This record tak? Kejap guys. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. It's so great to see all of you back face to face. So kita doakan kawan-kawan kita yang online ni sihat sentiasa. That's all je Miss boleh cakap. Okay, so today kita akan masuk chapter 5 which is electromagnetic induction. So macam Miss cakap okay, cepat Miss Asad dah. Okay, so macam Miss cakap, chapter 4 dia tak masuk exam. Chapter 4 adalah chapter assignment korang. Tetapi kita akan relate dia dengan chapter 5. Macam SEM 1, chapter 8 tu macam tak ada kaitan langsung kan dengan chapter lain kan. Tetapi untuk chapter 5 ni dia ada kaitan daripada chapter 4. Okay, so nak tak nak, satu Miss ajar korang betul-betul hari tu. Alright, so Miss akan sambung dan start sekarang. Electromagnetic induction. So the first learning outcome yang kita akan belajar hari ini adalah define and use magnetic flux. Okay, kita akan define and use magnetic flux. So magnetic flux ini simbol dia adalah phi. Okay, ini adalah simbol untuk magnetic flux. Okay, so korang jangan confuse tau. Okay, magnetic flux density, kalau kita cakap pasal magnetic flux density, dia sebenarnya adalah sama dengan magnetic field. Okay, dia akan sama dengan magnetic field which is B korang. Okay. Okay, Miss repeat. So, kita akan belajar electromagnetic induction. Bila Miss cakap pasal magnetic flux density adalah magnetic field. Bila Miss cakap pasal magnetic flux adalah magnetic flux. Dia bukan magnetic field. Jadi, what is magnetic flux? Magnetic flux is defined as the scalar product. Okay, dia adalah scalar product between the magnetic flux density dengan vector of the area. Okay, dia adalah scalar product. So, maksudnya kejap So maksudnya awak punya magnetic flux adalah B dot A. Okay, dia adalah scalar product ataupun kita akan tulis dia sebagai BA cos theta. Okay, dia akan jadi BA cos theta. Di mana awak punya phi ini adalah magnetic flux. Okay. And then awak punya B adalah magnetic field. And then awak punya A adalah vector area. Okay, vector area. Dan angle awak angle between B and A. B and A. So unit untuk magnetic flux adalah Tesla meter squared or Weber. Okay. Dan untuk magnetic field ataupun kita akan panggil dia sebagai magnetic flux density, unit dia adalah Tesla or Weber per meter squared. Kalau vector area, of course unit dia adalah meter squared. Okay, apakah itu vector area? Okay, anyone? Siapa boleh beritahu kami, apakah itu vector area? Girls? Aiman, apa tu vector area? Tengok Miss ada jawapan. Apa tu vector area? So, vector area, dia akan always perpendicular. Dia akan sentiasa perpendicular normal to the surface area. Normal to the surface area. Maksudnya, okay, contoh, Miss akan ada magnetic field. This is my magnetic field towards the right. Okay, magnetic field ke kanan. Selepas itu Miss akan ada plate. Contohnya lah Miss ada plate. Okay, Miss asyik lukis plate rectangle, Miss nak lukis bulat pula. Okay, contohnya Miss ada plate. Okay, vector area tu kat mana korang rasa? Ni surface korang, so vector area tu kat mana? Hafizah? Saya ingat? Okay, betul.
So vector area ni kan magnetic field korang, ni kan vector, ni kan surface korang kan. So vector area adalah normal. Dia adalah normal je. So dia adalah 90 degree juga. Dia adalah 90 degree to the surface. Okay, dia 90 degree to the surface. So ini adalah korang punya vector area. Tetapi kalau angle, kita ambil angle between apa dan apa? A and B. Very good. Kita akan ambil angle antara A dan B. So ini A kita dan B kita. So angle kita adalah yang ini. Okay, boleh? So this is our angle. Angle akan jadi always between area dengan magnetic field. Okay, yang online okay ke? Kids okay ke yang online? Okay, Miss. Okay, baiklah. So, apakah unit dia? So, unit untuk magnetic flux adalah Tm² of Weber. And awak kena tahu, magnetic flux ini, dia adalah scalar quantity. Okay ke? Okay, Miss. Okay, yang online kalau ada soalan boleh tanya Mr. terus tau. Macam tak clear ke? Clear ke? Clear, okay. Okay, once you guys are done, do let me know. Miss akan teruskan. Polly, you okay Polly? Alright. Shu, Jessie, korang cari tempat tak jumpa tadi? DK3 kot kak? Tak. DK3 ada masalah. So Miss duk nampak dalam WhatsApp group tu. So akak tu buka DK5 pintu ni. So Miss cakap lah. Okay, done? Okay, online done? Okay, so you guys done? Kalau done, tekan nombor 1 di chat box please. Okay, Nabil done, Amri done. Azlan nombor 2? Oh, okay, nombor 2 belum. Lan nak bagi ke? Sekejap, dia tengah salin sikit. Okay, baik, madam tunggu. Madam kau apa ni Okay, dah Miss. Okay, dah. Okay, so Miss teruskan Korang dah? Jessie dah, Jessie? Okay, done. Okay, so the next one adalah use magnetic flux linkage. Okay, kita akan gunakan magnetic flux linkage. So, what is magnetic flux linkage? So, magnetic flux linkage, kalau yang dekat atas ni, bila magnetic flux ni, dia hanya one turn. Maksudnya coil awak hanya satu turn. Tetapi, bila magnetic flux linkage, nampak tak? Awak punya coil ni, dia ada banyak turn. Okay, boleh? So, magnetic flux linkage, okay, simbol dia macam ni. So, dia hanyalah number of turns darab dengan magnetic field. Magnetic flux. Okay, Miss ulang balik. Kalau magnetic flux, dia one turn je. Tapi kalau magnetic flux linkage, ada perkataan linkage, maksudnya dia punya number of turn banyak. Okay, dia banyaklah coil ni kan, number of turn dia banyak. Jadi, dia adalah magnetic flux linkage bersamaan dengan number of turns darab dengan magnetic flux. That's all. So, awak boleh tulis macam tu. Ataupun dia akan jadi macam ni lah. N, B, A, cos, theta. Di mana N adalah number of turns. Okay, phi tu masih magnetic flux. Okay, dan unit dia sama je dengan magnetic flux which is Tesla meter squared or Weber, I don't know. Okay, so lepas itu awak kena tahu satu benda. Kalau number of turns awak increase, okay, number of turns awak akan directly proportional to your magnetic flux.
Kalau awak punya number of turn increase, magnetic flux awak akan increase. Kalau number of turns awak decrease, magnetic flux awak akan decrease. So that's all untuk magnetic flux linkage. Okay, once you are done, you can try example 1 and example 2. Okay, Miss nak budak-budak online pun try. Lepas tu Miss nak korang tulis jawapan dekat chat box. Tahu korang tulis jawapan kat chat box tau. Yang face to face Miss akan tolong. Try example 1 and 2. Okay, make sure angle korang, angle between magnetic field dengan vector area. Angle antara magnetic field dan vector area. Okay, so untuk case ni kan, misalkan ajar korang lukis angle dulu Okay, dia cakap, a flat surface with area 3 cm squared is placed in a uniform magnetic field. If the magnetic field is 6 Tesla, making an angle 30 degree with the surface. Apa yang buat angle 30 degree ni? Antara apa dengan apa? 30 degree ni antara apa dengan apa? Magnetic field dengan surface area. Very good. Jadi dia minta kita cari magnetic flux. So maksudnya sekarang, kalau Miss tak suka diagram ni, so Miss akan draw balik. So ini adalah kita punya magnetic field. Dan ini adalah plane kita. Okay, contohlah plane kita, surface area kita lah, plane kita. Alright, dan kita tahu angle antara magnetic flux ini dengan plane kita adalah 30 degree. Jadi vector area kita ke mana? Dia adalah normal. So ini adalah kita punya vector area. Jadi angle antara area awak dengan magnetic field awak berapa? 60 degree. Sebab ini adalah 90 degree. Okay, because this is 90 degree. Jadi angle awak between B and A adalah 60 degree. Okay, now try cari magnetic flux dia. Okay, Nabil dah bagi jawapan. Okay, Nabil, very good, correct. Thank you so much. Okay, tepat betul Nabil. Okay, yang lain? F1T4 boys, okay tak? Dapat tak jawapan? Dapat, okay, very good Daniel. Okay, Amshar dapat tak Amshar? Dapat Miss. Okay, very good Amshar. Shutrani, Rani dapat tak? Sanggari, dapat tak? Yes, Miss. Okay, Izzati Syazwana dapat tak? Dapat, Miss. Ha? Apa Miss? Dapat. Dapat, okay, very good. So, kita nak cari magnetic flux kan? So, magnetic flux kita akan pakai formula ni lah. BA cos theta. Aiman dapat Aiman? Okay, very good. So, magnetic field kita, dia dah bagi tahu 6 Tesla. Area kita adalah 3 cm squared. Okay, misal aku ulang balik dengan korang. Area
Kalau nak tukar pergi meter square, okay, ni cm kan. So kita nak tukar dia kepada meter square. So dia akan jadi cm ke meter darab berapa? -2. And then kita akan ada square macam ni. Okay, boleh? Jadi dia akan dapat 3 times 10 to power of -4 meter square. So area korang adalah 3 times 10 to power of -4 cos 60 degree. So awak tekan kalkulator, awak akan dapat 9 times 10 to power of -4 Tesla meter square. Okay, Miss tak suka pakai unit ni, Miss suka pakai Weber. Okay, boleh? Okay, Miss lagi tengok sekejap korang dapat ke tak. Okay, sementara tu online try example 2, jawapan akhir tulis dekat chat box. Dia dengan normal kan? Jadi perlu tak kita ambil 90 tolak angle tu? Tak. Okay, very good. Okay, online. Jawapan example 2 apa? Ada yang nak try? Okay. Yes, correct Nabil. Iaitu untuk magnetic flux linkage. Kalau untuk magnetic flux sahaja, very good Nabil. Okay, cuba tengok. Kalau untuk magnetic flux. Yeah. Okay, magnetic flux 6.53 times 10 to the power of -4. Dapat? Magnetic flux linkage 0.326 Weber. Dapat? Okay, very good. Okay, so Miss discuss Aiman, okay, Aiman dapat tak Aiman? Soal dapat? Aiman? Kejap. Okay, sorry. It's okay, Rani. Later if you cannot, then you watch the recording again. Amir okay tak Amir? Amir Aswadi? Tengah buat ni. Tengah buat, okay. Terus gila lecture hall ni, macam tu. Poli dapat Poli? Itian? Okay, Amira dapat Amira? Korang mesti tak tahu nak cari area macam mana. Macam mana nak cari area dia? Pakai formula apa cari area dia? Pi tu pi r? Pi r squared. Okay, so Miss ajar
So kita first nak cari magnetic flux dia. So magnetic flux adalah BA cos theta. Betul tak? So di mana awak dah tahu dah awak punya magnetic field is 0.6 and your area kita pakai pi r squared. Pi and your radius is 2 times 10 to power of negative 2 squared and cos angle antara magnetic field dengan vector area dia berapa? 30. Okay, sebab apa tahu? Sebab dekat soalan dia dah cakap ni dah. Angle antara magnetic field dan juga awak punya normal to the cross-sectional area adalah 30. Okay, boleh? So, ini adalah magnetic field awak. Okay, dan korang akan ada macam plane lah. Okay, contohnya plane ni macam ni. Okay, dan kita tahu ini adalah dia punya normal. Okay, dan dia bagi tahu dah angle antara normal tu ataupun untuk soalan ni dia akan guna vector area tau. So, vector area adalah 30 degree. So, korang pakai je terus. So, awak akan dapat awak punya magnetic flux adalah 6.53 times 10 to power of negative 4 Weber. Okay, kalau nak cari magnetic flux linkage, kita kena darab dia dengan apa? Number of turns. Very good girls. Okay, number of turns kita adalah 500 dan ini adalah 6.53 times 10 to power of negative 4 which you will get 0.326 Weber. Okay, boleh? That's all. Sirah hilang terus kan? Okay, yang online okay tak? Kalau okay tekan nombor 1 di chat. Atau okay nak suruh Miss explain balik bagi tahu tau. Okay, mantap. Okay, nice. Okay, boleh Miss proceed? Semua dah siap example 1, example 2? Okay, sekejap lagi Miss chat, okay? Aiman ada Aiman? Miss, Ya. saya nak tanya pasal angle. Angle. Okay, kenapa dengan angle dia? So kalau maksudnya kalau dia kata angle tu ada cakap pasal between the field and the normal, baru kita ambil direct terus angle lah. Yes, exactly. Tepat sekali, betul. Oh, okay. Terima kasih. Alright. Okay, boleh? Okay, Miss teruskan ya. Dengan 5.2. Okay, 5.2 adalah induced EMF. Okay, first thing first, bila tengok tu, kau tengok Miss. Okay? Miss tak tulis apa pun lagi. Okay, so bila Miss cakap pasal induced EMF kan, dia adalah, kita tak ada current, kita tak ada power supply, kita tak ada battery, kita tak ada apa-apa. Tapi kita nak induce EMF tu. Maksudnya kita nak try dapatkan current tanpa power supply ataupun battery. Itu yang kita kata, kita nak induce EMF dengan pakai eksperimen Faraday. Faraday eksperimen. Apa yang kita perlukan hanya 2 benda sahaja. Kita perlukan magnet dan juga coil. Okay, setakat ni okay? Okay, Miss ulang balik. Bila Miss cakap Miss nak induce, maksudnya bila Miss nak induce adalah maksudnya Miss nak dapatkan current. Maksudnya dia tak ada current lah. Kita tak ada battery, kita tak ada power supply. Jadi kita nak inducekan current tu. Kita nak dapatkan current tu. Okay, boleh? Okay, sekarang korang tengok korang punya handout, Miss akan tunjuk simulation. Oh, Miss kena share screen ke budak ni ke? Lupa sekejap ya. Okay, so sekarang apa yang Miss share adalah Faraday Law. Okay, so Faraday Law. So, macam Miss cakap, Miss perlukan 2 benda. Miss perlukan magnet dan juga coil. Okay, sekarang Miss ada magnet dan coil. Okay, sekarang Miss akan tambah satu benda. Voltmeter dengan field lines. Maksudnya, bila awak ada magnet, awak akan ada magnetic field lines. Nampak tak magnetic field lines ni? Okay, sekarang korang tengok handout korang. Okay, the first one. Position of the magnet. Magnet is at rest. Maksudnya sekarang, dia at rest.
Okay, bila dia at rest, Miss nak tanya, ada deflection tak dekat dekat voltage ni? Tak ada kan? So dia is at rest. So bila at rest, there's no deflection. Okay, boleh? Okay, kita cuba tengok yang kedua. Magnet move towards the coil. Okay, Miss akan tarik magnet ni dan Miss akan masukkan dia towards the coil. Nampak tak? So bila Miss move dia towards the coil, nampak tak dia ada deflection? Okay, maksudnya tengok Miss balik sekali ya. Nampak tak? Bulb tu menyala dan dia juga akan ada deflection. So maksudnya there is deflection in galvanometer. Okay, so far okay? Okay, lepas itu Miss dah masukkan dia. Okay, Miss dah masukkan dia. Lepas tu Miss biarkan dia dekat situ. So dia stationary kan? So bila dia stationary ada deflection tak? Ada current tak? Tak ada. Okay, sekarang Miss akan movekan Miss punya magnet. Bila Miss movekan dia, ada current ke tak? Ada deflection tak? Ada. Sebab dia ada pergerakan. Okay, sekarang Miss tak buat apa-apa. Ada apa-apa tak? Tak ada. Okay, literally awak nampak tak? Ini kan coil awak kan? Coil ini dia yang cuts the magnetic flux. Coil ini dia yang akan cut this magnetic flux. Okay, magnetic flux, magnetic field dia yang cut. So bila awak buat pergerakan, baru awak akan dapat current awak. Okay, so this is how we induce current. Maksudnya kita tak ada power supply, kita tak ada battery, kita tak ada apa-apa yang boleh dapatkan current. And this is how we induce our current. Induce our EMF. Bila ada EMF, confirm awak akan ada current. Okay, boleh? Alright. Budak online okay ke? Okay, Miss. Yang lain? Okay, Miss. Okay, Miss. Okay, baik. Nanti Miss bagi korang link tu, korang boleh main-main sendiri ya. Okay. So next one Miss akan sambung. Okay, so tadi Miss dah ajar dah lah. Explain induced EMF by using Faraday experiment. So Faraday is the first guy lah. Dulu kita macam mana kita dapat electric current, betul tak? So the thinker is the Faraday guy lah. Okay, mula awak punya magnet at rest, tak ada deflection. Bila magnet awak move towards the coil, macam tadi Miss bawakan dia kan, dia ada deflection in galvanometer. So galvanometer tu untuk measure apa? Current, very good. So bila dia stationary, dia tak ada deflection. Kalau dia move away, dia akan ada deflection. Tapi in the opposite direction lah. So kita dah masukkan dia, kita tarik balik kan. Jadi deflection tu opposite. And then bila magnet tu stationary, tak ada deflection. So kalau awak nampak awak ada loop ataupun kita panggil dia sebagai coil. Function dia apa ni? Function dia adalah dia cuts the magnetic flux. Dia akan cuts the magnetic flux. Okay, boleh? Okay, so bila awak ada coil, so awak boleh buat flowchart ni sikit Korang belajar flowchart kan? Sains komputer kan? So bila korang ada coil ini dia akan cuts the magnetic flux. Okay, function dia akan cuts magnetic flux. So bila magnetic flux dah di-cut, dia akan ada perubahan pada magnetic flux density. Maksud magnetic flux density tu sama dengan apa? Magnetic field. Very good. So dia akan change the magnetic flux density. Okay, akan ada perubahan pada magnetic flux density. So bila ada perubahan ini, awak akan induce, okay, awak akan produce induced current. Produce induced current at coil. Current at coil. So ada dua lah, satu dia produce induced current, satu lagi adalah EMF. So bila ada induced EMF, awak akan ada current. Even though awak tak connectkan dia dengan battery. I mean like awak tak sambungkan dia dengan power supply ataupun battery. Okay, budak online okay ke? Okay. Girls okay? Etienne? Polly okay, Polly? Aiman okay? Fong?
Sorry. Okay, boleh Miss teruskan? So, jadi Faraday nak cakap apa? Okay, Miss tak suka sangat ayat Faraday ni. Kita Miss baca je lah untuk korang. So, Faraday kata, it is concluded that whenever there is relative motion. So, relative motion maksudnya pergerakan lah. So, contohnya pergerakan apa? Pergerakan magnet move. Okay, magnet yang bergerak. Magnet moves antara konduktor or coil, maksudnya magnet tu bergerak ke dalam coil ini ataupun loop ataupun konduktor. Okay, boleh ke? Contohnya awak ada wire, awak masukkan magnetic field ke apa kan? Maksudnya there's a movement, betul tak? So bila ada movement between a conductor or coil dengan magnetic field, antara awak punya konduktor dengan magnetic field, awak punya B, okay, awak punya flux linkage with a coil akan changekan flux itu dan dia akan inducekan voltage across a coil. Senang cerita, bila magnetic flux awak di-cut, awak akan induce EMF. Boleh? Induce EMF akan produce current. That's all. Miss tak suka ayat bawah dia ni. Okay, so korang ingat flowchart ni je. Okay, the flux linkage with a coil change flux. Okay, boleh ke? Rabiatul Adawiyah okay ke? Hafizah? Aini? Alright. So, bila ada flux linkage dengan coil tu, dia akan ada perubahan pada flux dan dia akan induce voltage across a coil. So, voltage across a coil itulah yang kita panggil sebagai EMF, induced EMF. Okay, boleh? Okay, Miss ada nak tanya sikit lah. Macam mana kita, how to increase EMF induced in a coil? Okay, kejap misalnya Miss tulis dulu. How to increase, okay budak online pun boleh jawab. How to increase EMF induced in a coil. Macam mana kita nak increase EMF produce? Okay, Hafizah tanya cakap apa? Very good. Tepat, pandai awak. Increase number of turns. Number of turns of the coil. So maksudnya, kejap maksudnya kalau awak increasekan number of turns awak, lagi banyak magnetic field boleh di-cut. Lagi banyak magnetic flux yang boleh di-cut. Okay, boleh? Okay, second. Siapa ada idea? Increasekan apa? Increase magnetic field strength. Okay, bila magnetic field strength awak increase, maksudnya awak akan ada lagi banyak magnetic field lines, betul tak? So, bila banyak magnetic field lines, lagi banyak dia akan di-cut. Okay, bila dia di-cut, nanti dapatlah induce EMF dan dapatlah produce current. Okay, boleh? Online boleh ke? Kalau boleh, tekan nombor 1 di chat box. Saya tak tahu lah korang okey ke tak. Okay, next one. Dia ada 3. Lagi satu, awak boleh increase speed of the relative motion. Maksudnya cepat-cepatlah awak gerakkan dia. Kan tadi kita ada bar magnet, kita nak masukkan ke dalam coil kan. Cepat-cepat masukkan dia, cepat-cepat keluarkan dia. Maksudnya bila awak cepat-cepatkan gerakan itu, awak increasekan dia punya speed of relative motion, awak dapat induce lagi banyak EMF. Boleh? Increase speed of relative motion. Okay, dia ada 3 cara. Cara pertama, increase number of turns. Naikkan number of turns of the coil. Yang kedua, awak increasekan magnetic field strength. Bila awak increasekan magnetic field strength, awak akan produce more magnetic field lines. And then increase speed of relative motion. Pergerakan magnet kita, masuk keluar magnet kita tu, kita cepatkan dia. So, bila kita cepatkan dia, kita boleh induce more EMF. Okay, boleh? Okay, boleh ke guys? Budak online dah habis salin ke? Korang okey tak? Miss tak tengok chat box lagi. Okay, so you guys okay? Okay, Miss anggap okay tak? So korang reply Miss kat chat box. Okay, Miss baik. Okay, korang okay? Kenapa hari ni macam semua orang tak bermaya?
Ha? Jauh. Korang lalu ke mana? Cafe B. Miss pun tak tahu tadi nak lalu macam mana. Miss end up give up. So Miss drive terus. Aduh. Okay, boleh Miss teruskan? Okay, Miss teruskan. Alright, okay. Tadi kita belajar pasal Faraday kan. Macam Miss cakap, Faraday ni, dialah yang explain when there is current. Maksudnya dia yang bagi tahu macam mana kita dapat current bila kita ada magnet dengan coil. Okay, so korang tulislah Faraday ni. Okay, sekarang kita nak ada dua learning outcome lah kat sini, state and use. So dia akan explain when there is current. There is current. Yang kedua, dia explain pasal relative motion lah. Pergerakan magnet itu. So pergerakan magnet itu akan menyebabkan 3 benda. Yang pertama, dia akan cut. Maksudnya dia akan cut the magnetic flux. Dia akan cut. Yang kedua, dia akan ubah. Dia akan change. Yang ketiga, dia akan induce EMF current. EMF and current. So apa Faraday kata? Faraday ni kan, Faraday ni orang tau. Faraday tu dia cakap magnitude of the induced EMF, maksudnya nilai induced EMF kita ini adalah proportional. Okay, proportional to the rate of change of the magnetic flux. Maksudnya dia akan proportional to rate of change of magnetic flux. So bila ada rate je awak dah kena tahu dia adalah per time. Dan kita boleh tulis formula dia adalah EMF equals to negative rate of change of magnetic flux. Ini adalah Faraday law. Dan unit untuk EMF apa? Siapa ingat apa unit untuk EMF? Joule? Aiman, apa unit untuk EMF? Dia sama dengan potential difference. Apa unit dia? V. Nasib baik. Volt. Okay, V. Okay. Taklah, Miss tak boleh Aiman lah korang ni. EMF adalah induced EMF. And then, phi ini adalah change in magnetic flux. And then dt adalah change of time taken. Okay, so induced EMF volt. Yang ini, tak payahlah unit. Okay, boleh? So ingat Faraday. Faraday ni dia ajar kita macam mana kita dapat current tu. Okay, lagi satu kita ada lagi satu law. Sanggari, are you okay? Sanggari? Yes, miss. Okay, are you okay? Yes, Alright, okay. Okay, korang okay ke? I mean, face to face okay? Kejap Miss jalan dengan korang. Okay, done. Okay, Aiman done? Azlan done ke Azlan? Dah, Miss. Dah, okay. Baru Miss teruskan. Okay, Miss teruskan ya? Okay, so the next one adalah state and use Lenz law. Okay, state and use Lenz law. Okay, to determine direction of induced current. Okay, Faraday dia ajar kita macam mana kita dapat current kan? Okay, Lenz ajar apa? Lenz ajar kita macam mana nak dapat direction of current. Lenz law explain direction of current. Yalah, dah dapat current, mestilah kita kena tahu direction of current macam mana. Okay, boleh? So I repeat, Faraday dia ajar macam mana kita dapat current itu. Daripada induced EMF akan produce current, betul tak? Sekarang Lenz dia nak ajar direction of current tu macam mana. Itu je. So yang ini Miss akan bagi analogi tau. So Lenz cakap apa? Lenz cakap induced electric current akan always flows in such direction that it opposes the change producing it. Okay?
Okay, Lance law, current ni dia degil. So dia tak nak flow ikut cara dia. I mean dia nak opposite. Dia selalu nak lawan. Okay? Dia nak bantah. Itu Lance current punya perangai lah. Okay, misalkan explain korang tulis dulu. So yang ini misalkan tambah number of turn je. Okay, negatif ni apa maksud dia? So negatif ini dia kata as it oppose the change. Okay? Oppose the change. Dia suka oppose. Kejap bagi Mr. Kes dulu tau. Okay, ready? Miss Edson dulu boleh? Online Miss Edson dulu boleh? Saya korang bagi masa salin Okay, so Miss akan bagi analogi. Aiman, Miss guna nama awak boleh ke nak bagi analogi? Okay, cerita dia sekarang Aiman adalah magnet dan solenoid ni adalah crush Aiman. Okay, boleh? Miss akan bagi analogi Aiman adalah magnet dan solenoid ni adalah crush Aiman. Okay, Aiman dia berkenan betul lah dekat dekat crush dia ni. So, dia nak masuk berkenalan lah. So, Aiman nak berkenalan dengan crush dia. So sama juga magnet ni dia nak masuklah ke dalam solenoid tu. Tetapi jangan lupa dia degil ke tak? Dia degil. Dia suka perubahan ke tak? Tak suka. So crush Aiman tak suka perubahan. Crush Aiman nak stay single. Dia tak suka perubahan. Jadi tak apalah. Dia tak suka. Okay. Sebab tu bila Aiman macam nak berkenalan dengan dia akan oppose. Dia tak suka perubahan. So bila dia tak suka perubahan, dekat sini akan jadi north pole dan dekat sini akan jadi south pole. Okay, boleh? Dia tak suka perubahan. So maksudnya dia nak maintain lah. Jadi kalau north yang masuk, kalau dia suka ke Aiman, dia akan jadi south, betul tak? Maksudnya dia akan attracted. Tetapi disebabkan dia tak suka perubahan, dia akan jadi north. Dekat sini. Maksudnya dia tak suka. Okay, dia nak oppose. Dia tak suka perubahan itu. Don't like it. So sekarang kita tahu kalau nak cari direction of current, kita punya thumb akan point mana? North pole ke south pole? Nak cari current, kita ada magnet, thumb kita point north ke south? North, betul tak? Jadi cuba buat current korang ke mana? Ke bawah ke atas? Okay, tengok ni misalnya. So north pole, tengok yang dekat solenoid punya tau. So online pun tengok solenoid yang sukses, north pole belah kanan, betul tak? South pole belah kiri. Jadi korang punya thumb akan point north pole. Boleh? And then current korang ke mana? Bawah ke atas? Bawah, pandai. Okay, online okey ke? Okey lah korang. So current korang adalah ke bawah. Okay, boleh? So maksudnya dia akan masuk macam ni, dia akan keluar macam ni. So this is the direction flow of your current. So inilah direction of your current. Okay, boleh? So kena remember, bila awak masukkan magnet, bila awak gerakkan magnet ke arah solenoid, dia tak suka. Dia oppose. Dia tak mau attract pun magnet tu. Dia nak repel magnet tu. Sebab itu, kita masukkan north, kat sebelah kanan akan jadi north dan di sebelah kiri akan jadi south.
Dan awak punya ibu jari akan point North Pole. Okay? Dia akan point North Pole dan jadi awak punya current adalah ke bawah. Okay, boleh? Okay, online okay ke? Okay, saya guys okay? Okay, Miss. Okay, Miss. Baik. Okay, settle. Sekarang Miss nak tanya. Okay lah, Crush Aiman cakap kasih Achan berkenalan. Betul tak? Okay, Aiman dah tengah berkenalan dengan dia. Tapi Aiman tak buat apa-apa pun. Stagnant. Ada current ke tak? Tak ada pergerakan. Tak ada movement pun. Ada current ke tak? Tak ada current. So bila dah masuk ni, dia stationary tau. So current is 0. Okay, dia stationary. Current awak equals to 0 lah. So stationary, there's no current. Okay, sekarang tiba-tiba, alah biasalah perempuan kan cepat jatuh cinta kan. Sekarang dia berkenan kat Aiman pula. Tapi Aiman tak berkenan kat dia. So maksudnya Aiman nak belah. Okay, Aiman nak keluar. Aiman tak nak berkenalan dah dengan crush dia. So bila Aiman tak mau berkenalan, perempuan ni suka tak perubahan tu? Dia tak suka, betul tak? Dia rasa dia dah berkenan kat Aiman, betul tak? Jadi belah kanan ni akan jadi South Pole ke North Pole? South, very good. Sebab dia dah attracted to Aiman. Okay, dan sebelah sini akan jadi North Pole. Okay, boleh? So I repeat. Okay, Miss tak nak bagi analogi dia lah. So maksudnya dia tak suka perubahan tau. So sekarang awak dah masukkan magnet tu, betul tak? Sekarang awak nak keluarkan dia pula. Sedangkan dia dah suka magnet tu kat dalam, betul tak? Jadi dia akan oppose. Jadi kat sini dia nak suka balik lah. So dia akan jadi south, kat sini akan jadi north. Okay, macam ni nak cari direction of current? Thumb kita point kat mana? Dekat north. Okay, kalau nak point ni, thumb ni, jari ni dekat north. Current ni akan ke mana? Ke atas. Very good. Okay, boleh ke? Okay, online, Miss akan tunjuk kat korang kat lah. So korang tunggu kejap Miss buka kamera. Macam nak flip kamera Miss tak ready flip. Tolong Miss sekejap. Macam Miss nak flip kamera? Okay. Okay, so korang tengok sini. Okay, nampak tak? North ke kiri, south ke kanan kan? So sekarang thumb Miss akan ke arah north. So bila ke north, jadi current Miss dia akan ke atas. Okay, nampak tak? So north dia akan ke atas. Korang nampak Miss ke tak? I mean nampak tak slide Miss? Okay. Nampak. Terima kasih. Ni kita tak nak reply. Nampak north, lepas tu current kita akan ke atas. Kalau yang untuk tu, dia akan north ke sana, current kita akan ke bawah. Okay, itu sahaja. Okay, boleh? Okay, korang okay ke? Itu sahaja dari Miss untuk hari ni juga. Yeah, that's all. Esok kita sambung online. Boleh ke? Okay, kids, that's all from me today. Kalau korang dah habis salin, korang boleh leave Google Meet. Miss malas nak bagi exit ticket kat korang ni. Korang tak boleh tak suka isi, betul tak? So attendance korang pandai lah. Okay, apa dia? Kita tak ada tutup. Miss, waktu Miss actually tak ada lecture kan? Patutnya kita gabung kan? Tapi Miss ubahkan lecture, waktu tutup korang jadi lecture sekarang. So kita tak ada, lecture tak ada. Okay, faham tak? Faham kan? Okay. Ke korang nak sambung 2 jam terus? Face to face? Miss okay je? Esok? Esok bukan esok pagi. Esok kita ada tutorial. Korang rasa macam mana? Sekejap guys. Korang jangan leave meeting game. Miss nak bincang dengan face to face student. Okay, Miss nak tanya. Korang nak sambung face to face ke korang nak sambung online esok je? Esok je. Okay, esok je. So belajar banyak pun terclouded kat main kan? Okay, that's all from me today. Thank you so much everyone. Okay, online, thank you so much everyone. Bye-bye. Assalamualaikum. Kalau Miss bagi exit ticket korang boleh isi Thank je you, tak? Miss.